Okey, yang kelima. Saya seorang banker yang selalu tengok duit yang banyak tapi tiada perasaan terhadap duit. Oi, macam mana saya nak dapat duit yang banyak kalau saya tak ada perasaan pada duit? Dia tengok duit tu banyak sangat. Yelah, banyak duit, tapi duit orang lain, bukan duit kita. Hidup ni macam tu lah. Bila kita duduk kat tempat makanan, kadang-kadang kita pun dah malas nak makan. Pandangan saya lah, mungkin you tidak faham erti hidup yang best atau sebenar. Bagi saya, mencari kekayaan, ada orang kata salah, cari duit, salah. Bagi saya tak. Mencari duit, mencari kekayaan adalah satu keperluan, especially untuk umat Islam zaman sekarang. Kalau you ada banyak duit, you boleh gunakan untuk infak, sedekah, zakat, wakaf. You boleh bagi gunakan untuk orang lain. Ada banyak madrasah, ada banyak orang susah keliling kita yang perlukan duit. Dan bila saya melihat satu perspektif yang berbeza, apa yang kita buat ni sebenarnya adalah satu contoh. Macam mana saya boleh je tak buat program ni, dan program ni pun percuma, kita sharing. Tapi kenapa saya buat? Sebab saya tak nak hidup saya hanya untuk diri saya. Saya ada banyak ilmu, alhamdulillah, pengalaman. Jatuh bangun saya 18 tahun, saya membina perniagaan saya, alhamdulillah. Sampai ada beberapa puluh buah syarikat dalam bidang yang berbeza. Saya rasa ini saat dia, sementara saya ada peluang untuk berkongsi sedikit ilmu. Di mana yang saya boleh berikan, mana yang bahagian yang percuma, saya bagi yang percuma. Kalau ada ilmu tu yang saya tidak boleh bagi percuma, dengan komitmen, saya tidak ada saya ada komitmen. Tapi untuk ilmu-ilmu ni semuanya percuma. Untuk kita berkongsi, sebab saya percaya dengan prinsip tu. Kita bantu orang lain setakat mana yang kita mampu. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Kita tolong orang lain, insyaAllah Allah akan tolong kita. Hidup sebenar bagi saya adalah bila kita buat sesuatu bukan hanya untuk diri kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada ramai orang lain. Jadi pasal you tak ada perasaan pasal duit tu mungkin sebab you dah immune dengan duit. Tapi saya percaya you mesti ada matlamat. You mesti ada seseorang yang orang yang anda sayangi, yang anda nak dia lebih gembira dan bahagia. Sekiranya kita ada lebih duit, kita boleh ada pilihan untuk membahagiakan dia dengan lebih banyak situasi. Jadi saya percaya semakin kita ada duit, ada rezeki, Allah bagi kita nikmat, kita mesti semakin tunduk dan sujud. Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak kita cari jalan macam mana kita nak gunakan duit ini untuk kebaikan. Alright, soalan seterusnya nombor 6. Bagaimanakah cara untuk maintainkan semangat? Maintain semangat, motivasi diri dalam bisnes. Semangatnya datang sekejap ada, lepas tu layu macam teratai layu di tasik madu. Soalan ni daripada Suhaimi Isa. Maintenance motivasi sama macam kereta. Kereta jalan nak kena minyak tak? Isi minyak kan? Itu maintenance. Kereta jalan nanti dah lama sampai tu masa nak pergi workshop tak? Nak kena overhaul kan? Itulah salah satu cara maintenance. Sama juga kalau kereta perlu maintenance, manusia setiap hari kena mandi tak? Kena mandi kan? Ada yang tak mandi saya tahu, tapi biasanya manusia kena mandi. Dan biasanya manusia kena mandi luaran, dan dia juga kena mandi secara kerohanian. Macam mana mandi kerohanian? Kan dikatakan barang siapa yang berjalan pergi masjid, solat berjemaah. Maksudnya bila kita solat, kita bersihkan diri kita, itu juga adalah salah satu cara maintenance. So motivasi ni macam nak maintenance dia. Dia perlukan kita nombor satu, dikelilingi oleh orang-orang yang betul. Itu penting. Siapa orang keliling kita akan menentukan emosi kita. Nombor dua, matlamat kita kena jelas. Apa yang kita nak capai, bila kita nak capai, ini kita perlu jelas. Kalau anda tanya apakah ilmu penting yang anda patut belajar, ilmu menulis matlamat. Which that's why dalam kelas Magnet Kekayaan dan Kejayaan MKK, tulis matlamat ni adalah benda yang besar, penting gila yang kita akan tekankan. Sebab ramai orang tak tahu apa dia nak buat, bukan pasal apa, pasal dia tak bermula dengan matlamat. Okey. So yang ketujuh, yang belakang ni dia orang tengah main golf, tu yang dia tak reti diam. Okey, yang ketujuh, saya telah berusaha dengan berbagai cara pemasaran untuk bisnes takaful, tapi hasil saya kurang memuaskan. Saya rasa sangat tertekan dan pernah terfikir nak bunuh diri sebab saya rasa tidak berguna. Kalau bunuh diri dapat takaful tak? Kalau bunuh diri tak dapat rasanya. Jadi rugi, jangan bunuh diri. Dalam takaful tak dapat, terkubur pula tu. Lepas tu nanti termasuk dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Jangan buang masa. Siapa yang tanya ni, buang masa sebenarnya. Kalau tak reti pemasaran, mana kita tak reti. Dia kata dah guna berbagai cara pemasaran. Dah guna 480 strategi. Dah pakai 450 strategi. Dah pakai? Belum. Baru 4 strategi, give up. Ini semua mentaliti tak apa-apa tak. Contohlah kan. Tak boleh. Orang meniaga takaful ke tafakur ke, mesti ada ilmu. Ilmu marketing. Kenapa ada orang boleh berjaya dalam takaful? Kenapa anda tak? Bermaksud anda tidak belajar apa yang orang lain berjaya buat. Bisnes takaful, bisnes insurance, takaful lah Islamiknya, adalah bisnes yang sangat bagus bagi saya.
Kerana sebenarnya ramai orang tak faham betapa pentingnya dalam bisnes dan finance namanya hedging. Betapa pentingnya dia ada hedging ataupun investment ataupun financial instrument, alat kewangan ni untuk digunakan. Contoh bagi orang yang meniaga takaful, kalau matlamat dia aku nak jual kau takaful, itu sebab tu dia susah nak jual. Tapi kalau matlamat dia adalah difikir, kesiannya orang ni, sebab semua orang akan tua, akan sakit, kalau seandainya berlaku sesuatu pada dia, macam mana dengan family orang ni? Ada tak dia bajet untuk nak hantar anak-anak dia pergi hospital yang lebih baik? Hospital sekarang ni, even private pun makin ramai orang boleh masuk. Tapi poin dia ialah, apa matlamat anda? Kalau matlamat anda buat takaful sebab anda nak jual supaya orang beli dan aku dapat komisen, insya-Allah anda takkan jual. Kalau anda punya niat, bagaimana dengan apa yang aku ada ni, produk ni, aku boleh bantu orang ni, aku boleh bantu orang tu. Niat anda betul-betul nak bantu orang, insya-Allah ada jalan untuk dia. Ada jalan untuk anda. Okey? So jangan bunuh diri lah, benda lah nak bunuh diri ni. Nak lahir bukannya kita yang lahir kan? Susah pula tu. Nampak sangat kita tidak faham perkataan bersyukur. Allah dah bagi kita hidup, kita patut bersyukur. Patut gunakan yang terbaik. Bunuh diri tak perlu ada dalam senarai kamus hidup. Jangan buang masa. Bunuh diri, dan jangan bunuh diri sebelum kita mati. Bila kita tak ada matlamat yang jelas.